Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Seperti biasa, setiap hari Selasa jam 8 pagi, kita akan memulakan pelajaran sains dengan segmen baru PDPR, pembelajaran norma baru. Hari ini, 28 September 2021, bersamaan 21 Safar 1443 Hijriah. Merupakan minggu ke-31 PDPR kita. Apa khabar semua? Harapan cikgu agar semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sentiasalah menjaga keselamatan dengan menjaga dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan demi kebaikan kita semua. Jadi sebelum kita memulakan segmen PDPR kita pada hari ini, jangan lupa klik komen, klik like dan subscribe channel Cikgu Amin untuk mendapatkan lebih banyak bahan PDPR berkaitan sains. Jom belajar sains bersama Cikgu Amin. Apa yang menarik pada hari ini? Pada kali ini, kita akan memulakan satu lagi pembelajaran dua tajuk kecil di bawah unit 8, campuran, iaitu bahan larut dan tidak larut, dan bahan larut lebih cepat. Murid-murid boleh semak dan buka buku teks sains tahun 2 pada halaman 94 hingga 100. Selepas selesai sesi PDPR ini, murid-murid bolehlah menjawab soalan yang disediakan pada buku aktiviti di halaman 58 hingga 61. Baiklah, anda sudah bersedia? Ayuh kita mulakan. Standard kandungan 8.1 campuran, standard pembelajaran 8.1.3 mengenal pasti bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut di dalam air dengan menjalankan penyiasatan. 8.1.4 merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dengan menjalankan penyiasatan. Objektif pembelajaran: di akhir pembelajaran, murid akan dapat: pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut dalam air. Kedua, merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dengan menjalankan penyiasatan. Bahan larut dan bahan tidak larut. Pengenalan. Cuba adik-adik perhatikan situasi berikut. Syifa memasukkan 2 bahan ke dalam air dan mengaduknya. Bahan tersebut ialah biji jagung dan gula. Setelah diaduk, gula sudah tidak kelihatan, manakala biji jagung masih kelihatan. Gula tidak hilang, tetapi gula larut di dalam air. Biji jagung pula masih kelihatan kerana biji jagung tidak boleh larut di dalam air. Mengaduk campuran bahan. Hari ini cikgu akan jalankan satu uji kaji ringkas untuk menguji bahan yang larut dan bahan yang tidak larut. Antara alat dan bahan yang diperlukan adalah seperti berikut: air, 3 buah bikar berlabel, rot kaca, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil kacang hijau dan 1 sudu kecil beras. Langkah pertama, 200 ml air dituang ke dalam setiap bikar. Seterusnya, garam dimasukkan ke dalam bikar A, kacang hijau dimasukkan ke dalam bikar B, dan beras dimasukkan ke dalam bikar C. Setiap bikar diaduk dan perubahan diperhatikan. Mari kita lihat keputusan uji kaji yang telah cikgu jalankan. Pemerhatian bagi bikar A yang berisi garam, garam sudah tidak kelihatan.
Bagi bikar B yang berisi kacang hijau masih kelihatan. Bagi bikar C yang berisi beras pula, beras masih jelas kelihatan. Kesimpulan bagi uji kaji ini ialah garam larut di dalam air, manakala kacang hijau dan beras tidak larut di dalam air. Kesimpulan. Baiklah adik-adik, kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Bagai kesimpulan, terdapat bahan yang larut dan tidak larut dalam air. Garam dan gula merupakan contoh bahan yang larut dalam air, manakala kacang hijau dan beras merupakan contoh bahan yang tidak larut dalam air. Cikgu harap agar adik-adik dapat memahami apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Tajuk kedua kita pada hari ini ialah bahan larut lebih cepat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dengan menjalankan penyiasatan. Standard pembelajaran 8.1.4. Mari kita lihat situasi yang pertama. Air yang manakah boleh melarutkan gula dengan lebih cepat? Air panas atau air sejuk? Mari kita siasat. Kelarutan gula di dalam air panas dan air sejuk. Alat dan bahan yang diperlukan: air sejuk, air panas, 2 buah bika, gula, sudu dan rot kaca. Langkah pertama, tuang 200 ml air sejuk ke dalam bikar A dan 200 ml air panas ke dalam bikar B. Masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam setiap bika. Aduk air di dalam kedua-dua bika secara serentak dan catatkan pemerhatian. Kesimpulan uji kaji yang pertama, gula boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding dengan di dalam air sejuk. Bagi situasi yang kedua pula, mengapakah air teh ini masih tawar walaupun telah diletakkan gula? Mari kita siasat. Menguji kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Alat dan bahan yang diperlukan: air, 2 buah bika, gula pasir, sudu dan rot kaca. Langkah yang pertama, tuang 200 ml air ke dalam setiap bika. Masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam setiap bikar. Aduk air di dalam bikar B sahaja. Kemudian, rekodkan pemerhatian.
Baiklah, kesimpulan bagi uji kaji yang kedua, gula larut dengan lebih cepat jika diaduk. Bagi situasi yang ketiga pula, mengapakah air kopi ini masih tidak manis walaupun saya telah mengaduknya? Mari kita siasat. Kelarutan gula pasir dan gula cube. Alat dan bahan yang diperlukan: air, 2 buah bika, gula pasir dan gula cube. Langkah pertama, tuang 200 ml air ke dalam setiap bika. Masukkan 1 sudu kecil gula pasir ke dalam bika A dan 1 ketul gula cube ke dalam bika B. Aduk air di dalam kedua-dua bika secara serentak dan rekodkan pemerhatian. Kesimpulan bagi uji kaji yang ketiga, bahan bersaiz besar iaitu gula cube lebih lambat larut berbanding bahan bersaiz kecil iaitu gula pasir. Kesimpulan. Baiklah adik-adik, kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Sebagai kesimpulan, bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Cikgu harap agar adik-adik dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Baiklah, setelah mengikuti video yang telah pun cikgu sediakan ini, mari kita ingat semula. Kaedah mengasingkan campuran terbahagi kepada 5, iaitu menyisih. Menyisih artinya mengasingkan 2 bahan yang bersaiz besar. Kedua, mengayak. Mengayak artinya mengasingkan bahan bersaiz halus dan bahan bersaiz besar. Ketiga, menggunakan magnet, iaitu mengasingkan bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Keempat, mengapung, iaitu mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang tenggelam. Kelima, menuras, artinya mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat jika pertama, menggunakan air panas, kedua, diaduk, ketiga, bersaiz kecil. Sekali lagi, cikgu mengucapkan terima kasih pada murid-murid yang telah pun menyertai PDPR kita pada hari ini. Harapan cikgu semoga murid-murid semua beroleh ilmu yang bermanfaat pada pelajaran hari ini. Dan selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum.